Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Subhanallah. Allahu akbar. Muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini izinkan saya yang lemah, yang daif, yang hina lagi banyak dosa ini untuk berkongsi tajuk iaitu ke mana pergi sudah tidak selamat lagi. Tuan-tuan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ke mana sahaja kita pergi rasa-rasanya sudah tidak selamat lagi. Di mana sahaja kita berada, keamanan tidak terjamin. Ketakutan berlaku di mana-mana. Kebimbangan sentiasa memburu. Di mana sahaja kita berada. Itu yang kebanyakan kita merasa. Tiada manusia yang boleh dipercaya lagi pada umumnya. Hidup keseorangan pula tidak mungkin. Hidup bersama orang takut sentiasa memburu. Ke mana kita mahu lari? Di masjid, tempat kata mengata dan mencerca. Di pasar-pasar, tempat penipuan dan berlalai-lalai. Di tempat-tempat keramaian pula. Dan di stesen-stesen bas atau kereta api, tempat penyeluk saku. Bersama orang kaya, kadang-kala kita terhina. Kerana ada kedapatan di antara mereka yang sombong dan berbangga. Bersama orang politik pula berkawan tidak setia. Masing-masing pentingkan diri. Sudah dapat kawan, mudah pula jadi lawan. Pagar-pagar negara ibarat pagar makan padi. Para ulama pula berhasad dengki, membangga diri, memuji diri. Payah hendak dijadikan kawan sejati. Di tempat-tempat gelap, di kawasan-kawasan sunyi pula bahaya sekali. Di situlah tempat kidnap dan rogol. Pemuda-pemudi liar tidak boleh dikawal. Pergaulan bebas hingga melahirkan anak-anak zina. Berlakulah bayi dibuang di mana-mana. Membuang bayi macam buang anak kucing yang dibenci. Orang-orang tua sudah hilang wibawa. Kerana maruah mereka tidak dijaga. Hingga ada yang menjadi haruan makan anak sendiri. Aduh, sedih sungguh. Hidup sentiasa di dalam ketakutan. Wahai Tuhan, datangkanlah penyelamat dengan segera. Agar kasih sayang berbunga semula. Bismillahirrahmanirrahim. Apalah arti kemajuan, pembangunan, pencakar langit, gedung besar-besar, akhlak manusia menyapu bumi? Apalah artinya negara cantik, akhlak manusia jelek? Sains teknologi tinggi, canggih sekali. Hidup nafsi-nafsi menjadi-jadi. Ilmu banyak untuk kepentingan diri. Amalan akhirat kering, kontang di musim kemarau. Taman perumahan indah teratur sekali. Penghuni sendiri-sendiri. Satu sama lain tidak peduli mempeduli. Sudah menjadi realiti dalam negara kita sendiri. Ya, kemakmuran material kita akui. Terbeliak mata dunia suatu ketika dulu.
Tapi bukan pada hari ini. Kemakmuran hati kini dah punah sama sekali. Taman Mahmudah musnah. Sifat-sifat terpuji musnah. Taman Mazmumah berdiri gagah. Lahirnya gejala masyarakat yang tidak sihat telah membunuh kasih sayang, telah memusnahkan keamanan dan keharmonian. Jiwa diburu ketakutan, kebimbangan di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia kita inginkan kasih sayang, kerana ia adalah makanan jiwa. Tapi pada hari ini di mana ada kasih sayang? Umumnya kasih sayang telah hilang. Seolah-olah setiap orang akan berkata, aku minta kasih sayang dari ibu bapakku. Kasih sayang keduanya telah hilang. Aku minta dengan isteri atau suami, dia buat biasa sahaja. Aku minta kasih sayang dengan adik-beradikku. Kasih sayang mereka juga telah gersang. Bukankah begitu? Aku tagihkan kasih sayang dengan guru-guruku. Kasih sayangnya juga telah kering ketandusan. Aku cari kasih sayang dengan pemimpinku. Kasih sayangnya lebih-lebih lagi telah hilang, entah ke mana perginya. Aku cuba mencari kasih sayang dengan kawan-kawanku. Kasih sayang mereka juga entah ke mana hilangnya. Aku cuba meminta-minta kasih sayang dengan orang ramai. Aduh, kasih sayang mereka juga rupa-rupanya sudah kering kontak. Begitulah setiap manusia sudah kehilangan kasih sayang. Kasih sayang itu telah hilang daripada orang yang hendak menagihnya. Maknanya setiap orang sudah tidak membawa kasih sayang lagi. Kita pun tidak dapat dari mereka. Mereka pun tidak mendapat dari kita. Sungguh mahal rupa-rupanya. Sungguh mahal kasih sayang di akhir zaman. Hingga susah hendak menemuinya. Kerana itulah manusia hari ini. Kerana itulah manusia hari ini hidup resah, gelisah, derita dan kecewa. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pemimpin yang berkuasa, pemimpin nombor 1 yang berkuasa dalam negara kita Malaysia mempunyai sifat takwa yang tinggi, maka Tuhan pun membantu dengan mengalirkan rahmat dan berkatnya kepadanya. Dari berkat itu melimpah dan mengalir ke seluruh rakyat di dalam negara. Artinya, Tuhan pun campur tangan, ikut mengawal dan menjaga, dimurahkan rezeki. Maka jadilah negara Malaysia, insya-Allah, makmur, rakyat mewah, kalau pemimpinnya yang berkuasa itu mempunyai sifat takwa yang tinggi. Bukan itu sahaja, tetapi juga pintu hati manusia akan tertutup untuk melakukan jenayah. Maka berlakulah keselamatan dan keamanan di merata negara. Kebimbangan dan ketakutan akan hilang. Tuhan akan masukkan
di dalam hati manusia, malu hendak membuat maksiat. Maka bersihlah negara dari sebarang kemungkaran. Mata selamat, hati tidak ternoda, iman tidak tercacat. Kelihatan manusia penuh tawaduk, malu, bermaruah dan berdisiplin. Berkasih sayang sesama manusia, bekerja sama dan hormat menghormati, bertolak ansur, simpati, mengutamakan orang lain dan harmoni. Inilah yang akan terjadi bila mana satu hari nanti yang terdekat ini, pemimpin yang berkuasa dalam negara kita Malaysia ini mempunyai sifat takwa yang tinggi. Mengutamakan orang lain dan harmoni. Masyarakat hidupnya harmoni. Tidak ada orang miskin yang terbiar. Tidak ada orang sakit yang terlantar, yang tidak diambil peduli. Tidak ada orang kaya yang tamak dan bakhil. Masing-masing menjadi pemurah. Seronok berkhidmat kepada orang yang susah. Di mana-mana dan ke mana saja perempuan pergi, tidak ada yang akan menodai. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini yang akan terjadi sedikit masa lagi dalam negara kita Malaysia ini, insya-Allah. Barang yang tercicir dijumpa kembali atau akan dikembalikan semula kepada yang empunya. Orang-orang yang bermusafir berebut-rebut untuk dijadikan tetamu. Di mana-mana sahaja kelihatan Tuhan itu dibesarkan, diagungkan dan disembah orang. Syariat diamalkan orang. Akhlak ibarat bunga yang indah di dalam kehidupan. Syiar Islam itu kelihatan di mana-mana sahaja. Alangkah indahnya hidup ini kerana adanya pemimpin yang bertakwa. Dengan sebab pemimpin itulah seluruh rakyat mendapat rahmat dan berkat. Dengan sebab pemimpin itulah rakyat dibantu dan diberi rezeki. Inilah insya-Allah yang akan berlaku tidak lama lagi dalam negara kita Malaysia yang tercinta ini. Kita lihatlah sekarang dalam dunia politik, apa sudah jadi. Sudah tidak ada lagi pemimpin alternatif. Seolah-olah begitulah yang menjadi kenyataannya. Lihatlah lagi bagaimana perkembangan ekonomi negara sangatlah membimbangkan. Kita lihat lagi bagaimana penderitaan rakyat yang hidupnya tidak menentu. Kehidupannya penuh dengan kesukaran, ujian, kemiskinan, dan sebagainya. Kita lihat lagi bagaimana kumpulan Aswaja dan juga Wahabi sekarang ini sudah sampai kepada kemuncaknya, bertembung antara satu sama lain dan tanpa jawapan yang pasti. Tanpa kita melihat, mendapat apakah kesudahannya pertembungan antara Aswaja dan Wahabi ini. Kita perlukan kepada penyelamat. Penyelamat yang ada karamah, yang boleh membantras semua bentuk kemungkaran ini. Jadi insya-Allah Malaysia bumi bertuah dijanjikan di akhir zaman Islam bangkit dari timur di bawah pimpinan Putra Bani Tamim. Walaupun ia satu tajuk atau isu yang begitu kontroversi, namun kontroversi itu akan berakhir tidak lama lagi. Ramainya nanti rakyat Malaysia akan tercengang-cengang, akan bungkam mulut mereka
lidah kelu untuk berkata. Melihat kebenaran yang selama ini, yang dimomok-momokkan, rupanya adalah satu kebenaran yang sangat menyenangkan, yang membawa kasih sayang dan akhlak. Subhanallah. Kita mendamba, merindui keadaan Malaysia yang aman damai, penuh harmoni dan maju insya-Allah. Maka janganlah kita menjadi manusia yang prejudis, yang banyak bersangka buruk, yang banyak mencela, menghina, mengata, mengumpat dan meremehkan jamaah putra Bani Tamim. Kerana saya yakin insya-Allah 100% ramainya rakyat Malaysia nanti akan terperanjat, akan terkejut, kerana kebenaran itu dibawa oleh seorang yang selama ini dituduh dengan berbagai-bagai fitnah yang luar biasa. Ampun maaf dari saya. Kita tunggu saatnya insya-Allah. Tidak lama lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.